Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita bincang temuan keempat, ada tiga perkara penting. Pertama sekali berkaitan dengan pentafsiran baru. Kedua berkaitan dengan bab yang masih lagi pending, iaitu bab 10 dan 11. Kemudian kita akan bincang berkaitan dengan tugasan-tugasan yang menggantikan peperiksaan akhir. Okey, sebagai permulaan, saya ingin menjelaskan sedikit tentang pentafsiran itu, tugasan dan juga peperiksaan akhir tahun, peperiksaan akhir. Okey, dalam hal ini seperti yang kita sedia maklum, pada peringkat awal kerja khusus kita ialah 60% kerja khusus dan 40% peperiksaan. Oleh kerana kes wabak COVID-19, maka pihak universiti telah menetapkan supaya final exam peperiksaan akhir digantikan dengan tugasan ataupun dipanggil home exam. Justru itu kita lihat kembali pentafsiran baru, kerja khusus 60% terdiri pada kuis 1 yang kita sudah buat tempoh hari. Kemudian kita ada penulisan artikel 10%. Kemudian kita ada rancangan produksi 20%, rancangan perniagaan 20%. Jadi 60%. Yang ni kita dah siap. Untuk seterusnya kita lihat peperiksaan akhir 40%. Pentafsiran baru ini digantikan dengan dua tugasan ataupun home exam. Yang pertama ialah kuis 2 yang merangkumi 15%. Soalan seperti juga kuis 1, soalan pendek, soalan struktur pendek yang merangkumi semua bab. Soalan kuis ini akan saya edarkan melalui Google Form mulai 15 Mei nanti. 15 Mei dan kita jawab terus hantar. Sama juga seperti kuis 1. Manakala pentafsiran baru peperiksaan akhir 25% itu esei. Esei Okey. Untuk kajian kes 25%. Tajuk kajian kes ialah Impact ICT dalam Industri Penerbitan. Soalan akan diedarkan melalui WhatsApp dan juga ada di dalam UM portal. Saya akan mula edarkan soalan yang sebenar dan juga ada punya rubrik sekitar 20 Mei dan serahan 25 Mei. Maknanya kita ada 5 hari untuk menjawab kajian kes ni. Panjang ni bukan 5 buku surat. Ini kes kajian kes, maknanya kita kena menulis secara akademik, secara detail untuk kajian ini. So, serahan masih lama lagi 25 Mei, jadi kita bolehlah mencari bahan-bahan. So, sebagai kesimpulannya, pentafsiran baru ini melibatkan kuis 2, 15%, esei kajian kes 25%. Jadi, keseluruhan pentafsiran baru ini dikira sebagai home exam, take home exam. Itu saja untuk pentafsiran baru. Kemudian saya akan bincang berkaitan dengan bab 10, bab 11 dan akhir sekali saya akan terangkan sedikit sebanyak berkaitan dengan tugasan-tugasan yang perlu diuploadkan di portal. Okey, untuk kelas 2093 seperti yang kita sedia maklum, kita sudah mengambil kira beberapa perkara sepanjang kita belajar. Itu kalau kita lihat di catat aliran tugasan ini, di pertemuan pertama secara tugasannya kita sudah mengumpul idea, membuat penyelidikan dan mencari bahan-bahan mentah untuk membuat penulisan artikel di sini. Akhirnya kita dapat menghasilkan satu artikel yang bertemakan makanan. Artikel saya harap semua dah submit dalam portal dan artikel itu akan dikira 10 markah. Kemudian daripada artikel tersebut kita menjalani satu proses penerbitan dengan
satu proses pemerintah dengan menubuhkan sebuah syarikat. Di dalam syarikat tersebut kita bagikan beberapa jabatan. Jabatan utama ialah jabatan editorial, jabatan desktop publishing dan juga jabatan IMC, pembangunan perniagaan. Dan juga ada satu lagi jabatan ataupun dipanggil senior management, iaitu board of director yang diketuai oleh saudara Saiful dan juga rakan-rakan pengarah jabatan. Di sini mereka board director ini bertujuan untuk memantau dan juga menjadi liaison officer dengan pengurusi. Pengurusi itu saya lah. Jadi sebarang decision making dibuat oleh board director dan kemudian disampaikan kepada staff-staff di jabatan masing-masing. Selesai sepaham saya desktop publishing sudah selesai dan saya pun dah tengok dia punya CRC, kamera di kopi, menarik, teruja, walau dalam keadaan kita yang kesempitan masa dan juga ilmu desktop publishing yang kita kata masih lagi di peringkat awal, tapi secara keseluruhan layout, warna, penggunaan white space menarik. Dan secara tak langsung juga saya amat berpuas hati dengan apa yang telah syarikat ni buat untuk menerbitkan satu majalah makanan. Lebih-lebih lagi majalah tersebut dikeluarkan sempena bulan Ramadan. InsyaAllah seperti saudara Saiful beritahu, CEO kita akan publish benda tu dalam sekitar minggu depan. Dan minggu depan bulan Ramadan, maka kawan-kawan kita, saudara mara kita bolehlah tengok majalah ini sambil-sambil menunggu waktu berbuka puasa ataupun idea-idea makanan yang boleh digunakan untuk memasak. Kemudian peringkat seterusnya di bawah jabatan IMC ataupun pembangunan perniagaan, mereka jabatan ini dikenaki menerbitkan atau menyediakan satu pelan perniagaan yang akan dikeluarkan satu dokumen pelan perniagaan dari ringkasan eksekutif, ringkasan itu sampailah SWOT analisis. Rancangan perniagaan ini cukup penting. Itu menerangkan tentang proses penjanaan idea, proses penubuhan syarikat, struktur syarikat, dan secara tak langsung juga rancangan perniagaan ini menunjukkan tentang proses-proses yang dilalui oleh syarikat dalam bisnes penerbitan. Kemudian hari ini kita akan ada pertemuan 4, kita ada bab 10, bab 11. Saya akan terang secara sepintas lalu berkaitan bab 10 dan juga nanti CEO dan juga rakan-rakan di board of director ini akan berbincang tentang mungkin membuat sedikit presentasi lah tentang apa yang mereka sudah lalui selama 3 pertemuan yang lepas, masalah, projek dia macam mana, bagaimana mereka atasi, supaya kita boleh berkongsi maklumat berkaitan dengan syarikat dan juga projek. Sebab ini penting. Ini penting sama ada desktop publishing ataupun rancangan perniagaan, penting untuk menjawab kuis nombor 2 dan juga soalan esei kajian kes. Ini penting supaya kita semua faham. Okey, seterusnya hari ini kita akan bincang sedikit tentang bab 10, etika dan juga undang-undang dalam penerbitan. Untuk bab 10 ni, kalau you all tengok di dalam portal UM, saya sediakan satu slide yang agak panjang, itu 51 muka surat. Namun begitu, untuk tujuan pembelajaran secara online ni, saya hanya menumpukan subtopik 10.2 itu akta atau perundungan saja. Sebab akta-akta ini akan masuk dalam kuis dan juga diguna pakai juga dalam kajian kes. Saya mengambil beberapa sampel seperti contohnya akta hak cipta, mesin cetak dan penerbitan, akta multimedia dan beberapa perundangan perlembagaan Malaysia. Kemudian dalam bab 11 nanti saya akan bincangkan berkaitan dengan prospek dan impak industri penerbitan. Di dalam tu ada 4 subtopik, iaitu subtopik politik, ekonomi, sosial, dan saya akan memberi penekanan kepada aspek teknologi sebab
soalan esei kajian kes akan menumpu di bahagian 10.4 ni, iaitu impak teknologi dalam industri penerbitan. Ini penting agar semua kita dapat memahami bagaimana teknologi ini memberi impak kepada industri penerbitan secara umum dan secara kajian kes. Nanti tuan-tuan bolehlah memilih mana-mana kajian kes, mana-mana syarikat atau mana-mana kajian-kajian lepas untuk membuktikan bahawa inovasi ICT itu telah merubah landscape industri penerbitan. Okey, untuk bab 10, bab ini memang panjang, tapi saya mengambil kira beberapa perkara tentang kepentingan bab 10 itu khusus berkaitan industri penerbitan dan undang-undang. Kita lihat ke sini dalam bab 10 kita akan bincangkan tentang kepentingan undang-undang dalam penerbitan, menjelaskan berbagai akta yang berkaitan dengan penerbitan. Kemudian membincang sikit sebanyak tentang kebebasan dan peranan industri penerbitan dalam konteks perundangan. Okey. Kalau kita lihat dalam di Malaysia contohnya, di Malaysia tidak ada satu undang-undang yang khusus untuk industri penerbitan, yang khusus. Kalau di Amerika Syarikat, di negara-negara Europe, mereka ada akta-akta memang khusus tentang penerbitan. Tapi di Malaysia, akta-akta yang termaktub di bawah Perlembagaan Persekutuan, mereka berbentuk yang menyeluruh. Contoh kita lihat Akta Mesin Cetak dan Penerbitan. Ia merujuk kepada pemilik-pemilik industri mesin cetak. Kemudian Akta Sultan, Akta Rahsia Rasmi dan akta-akta yang lain, ianya bersifat umum yang mana oleh kerana industri penerbitan ini dia adalah satu industri yang besar. Aktiviti-aktiviti penerbitan ini termaktub dalam akta-akta ini. Contoh kalau kita menulis, bahan nulis kita ada bahan ciplak, dia akan masuk di mana? Di bawah akta hak cipta. Kalau kita menulis, kita hantar di multimedia dan boleh menyebabkan kegusaran ataupun ketenteraman awam, maka dia akan berada dalam akta sultan dan juga akta multimedia. Kalau apa bahan yang kita tulis, ianya boleh menimbulkan fitnah dan hasutan, dia akan berada di bawah akta hasutan dan akta fitnah. Kalau bahan yang kita tulis, bahan yang kita terbit, bahan yang kita cetak itu boleh menggugat ketenteraman awam, maka dia akan berada di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ataupun di bawah Akta Mesin Cetak. Jadi, aktiviti-aktiviti industri penerbitan ini sebenarnya dilingkungi dengan pelbagai akta. Jadi, kita sebagai wartawan, sebagai penulis, sebagai pengamal media, sebenarnya di Malaysia ini banyak akta yang melingkungi, yang yang menjadi panduan tentang gerak kerja kita. Ianya bukan satu kawalan, tapi dia merupakan satu panduan. Do and don'ts. Akta-akta ini adalah satu panduan untuk kita buat kerja. Kalau kita buat satu artikel, kita tulis idea kita. Kalau kita ciplak, kalau kita mengambil idea orang lain, kita perlulah memberitahu di mana-mana dalam konteks petikan ataupun rujukan. Ini cantiknya undang-undang di Malaysia. Undang-undang itu sebagai satu panduan, sebagai satu guideline untuk kita tidak melanggari mana-mana hak orang lain ataupun isu-isu keselamatan ataupun isu-isu fitnah yang berada dalam persekitaran kehidupan di Malaysia. Seterusnya kita lihat dekat sini, kenapa undang-undang itu digubal? Secara umumnya, kalau dalam konteks kewartawanan dan penerbitan, undang-undang itu adalah untuk mengawal tingkah laku individu dan kumpulan-kumpulan industri. Contoh kita lihat, dalam industri penerbitan, kita tak boleh lari dengan penggunaan bahasa, penulisan, penerbitan. Bahasa boleh mewujudkan fitnah, bahasa boleh mewujudkan prejudis. Bahasa yang juga boleh mewujudkan satu penghinaan ataupun hasutan. Kita tahu dalam penulisan ada tujuan masing-masing. Ada tujuan memberi informasi, ada tujuan menjatuhkan orang lain. Jadi bahasa ini merupakan satu perkara yang cukup penting dalam dunia penerbitan. Jadi
undang-undang itu diwujud ialah untuk memastikan penggunaan bahasa, penggunaan instrumen kita itu mestilah dalam keadaan yang kita panggil jujur, ikhlas, tidak menimbulkan prejudis, tidak menimbulkan fitnah kepada orang lain. Itu kenapa undang-undang diwujudkan. Begitu juga dengan kenapa undang-undang diubahkan. Sekarang kita terdedah dengan dunia ICT. Dalam dunia ICT, masyarakat boleh mengambil, boleh menerbit secara sendiri, boleh upload, boleh download, dan akhirnya di sini berlakunya kegiatan-kegiatan ciplak, tanpa itu mengambil bahan-bahan orang lain tanpa dipanggil tanpa kebenaran. Begitu juga dalam dunia ICT ini berlakunya kebocoran rahsia. Sebab tu Akta Sultan juga penting. Kebocoran rahsia contohnya kita menerbitkan bahan-bahan di dalam majalah kita yang merujuk pada Akta Rahsia Rasmi, iaitu bahan-bahan yang ada data-data kerahsiaan kerajaan, contoh data ketenteraan, data ekonomi yang tidak dijadikan publik. Maka kalau kita menulis sama ada di blog, di mana-mana media penerbitan, maka kita boleh didakwa di bawah Akta Rahsia Rasmi sebab membocorkan rahsia. Begitu juga hal-hal ataupun isu-isu penerbitan pornografi asutan. Sebab di dalam ICT ini ia adalah terbuka. Terbuka kepada siapa. Sesiapa saja boleh menerbitkan apa yang mereka inginkan, tetapi ada akta. Kita kena faham ada akta yang menyekat dan ada akta yang mengawal pelakuan-pelakuan kita sebagai penerbit ataupun sebagai wartawan dalam menyebarkan maklumat. Dalam hari itu, undang-undang ini digubalkan ialah bertujuan untuk memberi keadilan kepada masyarakat, kepada kerajaan, agar kerajaan sebagai pendukung kepada undang-undang, mereka dapat menzahirkan wawasan yang terbaik kepada rakyat. Jadi di dalam undang-undang khusus di Malaysia, kita ada undang-undang berkaitan dengan prejudis, keistimewaan bumi putera, penentangan tentang dasar perkauman. Jadi undang-undang kita ini digubal untuk memastikan tiada prejudis terhadap mana-mana kaum seperti yang dipersetujui. Undang-undang juga adalah bertujuan untuk memastikan dasar-dasar kerajaan dapat dijalankan dengan sempurna dan hal-hal perkauman dapat dielakkan. Ini beberapa contoh, beberapa kriteria kenapa undang-undang digubalkan dari semasa ke semasa. Selain dari itu, undang-undang dia ada konsep keadilan. Keadilan moral dan keadilan hak. Moral dan hak. Moral adalah didokongi oleh undang-undang yang melindungi hak dan hukum yang salah. Setiap manusia ada hak dan hak ini perlu dipelihara oleh undang-undang dan ketidakpatuhan pada undang-undang akan menjadikan ia satu hukuman. Sebab itu dalam Islam juga kita ada konsep keadilan, iaitu gabungan hak dan kewajipan. Okey, konsep undang dalam industri penerbitan pula kita lihat undang berkaitan amalan komunikasi. Sebab itu kita cakap dalam industri penerbitan ia satu industri yang besar. Kita ada di dalam industri penerbitan kita ada penulis, kita ada pengamal media, kita ada penerbit, ada editor, ada wartawan, ada pengiklan, ada media baru, ada media tradisional, cetak, iklan, TV, radio. So, jadi dia terlalu besar. Jadi, undang-undang bertujuan untuk memastikan industri penerbitan ini berjalan dalam satu lingkungan yang luas tapi terbatas. Luas maksud di sini ialah kerajaan bagi kebebasan, tapi kebebasan itu terpimpin dengan adanya undang-undang. Undang-undang itu akan memberi satu guideline, panduan tentang do and don'ts kepada semua pengamal-pengamal industri penerbitan. Sebab itu, terdapatlah undang-undang yang menyatakan peraturan, hak dan perlindungan kepada penulis, pada wartawan, cara bekerja, harta intelek, kerahsiaan. Ini skop-skop undang-undang dalam dunia penerbitan.
Antara skop-skop lain ialah kita lihat Akta Rahsia Rasmi, menyekat penulisan dan penyebaran maklumat rahsia kerajaan. Contoh Akta Fitnah 1957, berkaitan dengan libel dan slander, yang mana-mana penulisan yang berniat jahat. Ataupun Akta Hasutan 1948, yang bermaksud itu yang bertujuan untuk menyekat hasutan dalam pelbagai cara, sama ada melalui iklan, melalui penulisan, melalui poster dan sebagainya. Kemudian ada juga akta yang berkaitan dengan mesin cetak. Ini khusus kepada mereka yang ada mesin cetak dan yang menerbitkan bahan. Di mana kerajaan mengawal bahan-bahan cetak yang boleh mengancam keselamatan. Bahan-bahan cetak yang boleh menggugat keselamatan negara dan ketentraman awam, kerajaan kawal melalui Kementerian Dalam Negeri. Jadi dalam hal ini kita lihat amalan komunikasi, kalau dalam konteks kita sebagai pengamal komunikasi dan juga pengamal industri penerbitan, pertama sekali kita lihat undang-undang ini berkait rapat dari mula kita bekerja, dari mula aktiviti penerbitan. Itu dari mula menjana idea, kumpul bahan, menulis, kemudian kita buat desktop publishing, kita insert gambar dan sebagainya, dan kita publish sama ada cetak ataupun di paparan online. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan ini dia secara tidak langsung tertakluk kepada akta-akta ataupun undang-undang di Malaysia. Dalam arti kata lain, kita sebagai pengamal media kena tahu dari mana kita mendapat bahan, apa sumber bahan tersebut, bagaimana kita nak buat acknowledgement, bagaimana kita nak mendapat kebenaran aksen penggunaan bahan-bahan orang lain, bagaimana kita nak menyebarkan maklumat tersebut. Yang lebih penting adalah kandungan maklumat kita, adakah maklumat kita berbentuk rahsia, maklumat kita berbentuk umum, maklumat kita boleh menyebabkan fitnah atau hasutan. Ini perlu kita fikirkan sebagai editor, sebagai penulis, sebagai penerbit, supaya ketenteraman awam dan kerosakan akhlak pembaca itu terjamin. Ini dipanggil kenapa undang-undang itu penting dalam dunia penerbitan. Okay. Untuk seterusnya kita lihat sebagai kesimpulan daripada yang awalan ini, kita boleh rumuskan bahawa pengumbalan undang-undang dibuat berdasarkan morality, kesedaran moral, bahawa kita kena menjaga hak kita dan menjaga hak orang lain. Dan undang-undang ini digubal untuk mewujudkan kesedaran dan keadilan masyarakat ataupun dalam konteks kita industri penerbitan, kita perlu ada satu panduan untuk memberi pengiktirafan kepada seorang, melindungi hak tersebut, menjamin ketenteraman dan keamanan masyarakat, dan juga untuk menyelesaikan pertikaian ataupun hukuman bagi mencapai suatu penyelesaian sekiranya ada isu-isu, ada salah laku penerbitan, salah laku aktiviti penerbitan. Jadi secara tak langsung kita sebagai dalam kita ni banyak belajar penerbitan ni, kita ni penulis, kita ni editor, kita ni penerbit, kita ni pengiklan, kita ni penerbit online ataupun cetak. Kita secara tidak langsung kita ni dikira pengamal industri komunikasi atau industri media. Kita kena faham, kita kena tahu had-had perundangan, do and don'ts. Semua ini ada di dalam contoh-contoh undang-undang yang saya sertakan dalam slide sama ada di dalam portal ataupun slide ini. Di dalam slide itu terdapat Perlembagaan Malaysia, Akta Hasutan, Akta Fitnah, mesin cetak, rahsia rasmi, Akta Komunikasi, Akta Hak Cipta. Dan you all boleh terlihatlah benda-benda ini di dalam portal agar kita dapat memahami undang-undang berkaitan dengan penerbitan, khususnya undang-undang Akta Hak Cipta dan juga Akta Rahsia Rasmi. Ini cukup penting untuk tujuan kefahaman kita sebagai pengamal komunikasi, pengamal industri penerbitan, dan yang lebih penting untuk tujuan perbezaan undang-undang ini ada juga termasuk dalam soalan-soalan kuis dan juga secara tak langsung ada juga dalam kajian kes nanti. Okey, itu ulasan sepintas lalu berkaitan dengan bab 10 etika dan undang-undang dalam penerbitan.
Dan saya harap kita semua dapat memberi tumpuan kepada kepentingan undang-undang dan juga akta-akta yang berkaitan dengan undang-undang, khususnya berkaitan dengan akta hak cipta, akta rahsia rasmi dan juga akta mesin cetak dan pemerintahan. Sebab ini ada kaitan dengan kuis dan juga kajian kes. Okey. Seterusnya kita akan bincang berkaitan dengan bab 11 iaitu prospek dan impak industri penerbitan. Dalam bab 11 ini kita akan melihat prospek dan impak industri penerbitan dalam empat dimensi, iaitu dimensi politik, ekonomi, sosial dan teknologi. Namun begitu, saya berharap kita semua dapat memberi tumpuan kepada impak teknologi dalam industri penerbitan. Okey. Impak teknologi dalam industri penerbitan ini penting kerana kita akan memberi satu tugasan, dipanggil take home exam berkaitan dengan kajian industri, kajian kes tentang impak teknologi kepada industri penerbitan. Kita nak lihat bagaimana industri itu berubah dengan adanya inovasi-inovasi ICT. Kalau dulu industri kita banyak menggunakan teknologi tradisional, cetak dan terbit, jual di kedai-kedai. Tapi sekarang seperti mana yang kita buat dalam projek kita bukan sekadar cetak tapi juga kita sebarkan bahan-bahan kita menggunakan teknologi baru. Dan dia banyak melibatkan aspek-aspek aktiviti dalam industri penerbitan tersebut. Yang ini kita akan bincang dalam satu slot yang lain berkaitan dengan impak teknologi ini apabila saya akan buat satu rakaman berkaitan dengan kajian kes nanti, supaya saya dapat membantu rakan-rakan kita menjawab soalan tersebut dalam kerangka rubrik yang ditetapkan oleh pihak pusat pengajian dan pusat PACE nanti. Okey, dalam bab 11 itu prospek dan impak industri penerbitan, kita akan bincang 4 perkara. Yang pertama sekali yang berkaitan dengan politik dan government. Politik kerajaan, mana kerajaan lah, pentadbiran kerajaan. Dalam industri penerbitan, kita akan lihat dalam politik, kerajaan tidak terlepas dengan hal-hal berkaitan dengan media, khususnya dengan penerbitan. Sebab itu, kerajaan perlu kawal media. Saat mana kawalan media itu bergantung kepada kerajaan melantik individu-individu tertentu yang ada kepentingan politik ataupun kepentingan agama di dalam board of director sesuatu syarikat media ataupun kerajaan melalui Kementerian Multimedia, Kementerian Penerangan Multimedia dan Komunikasi menggubal undang-undang untuk memastikan bahawa media kita, industri media kita, perkembangan media kita lebih terjamin dan sesuai dengan keadaan kehidupan masyarakat kita. Sebab itu kerajaan kena mengubal suatu undang-undang untuk memastikan undang-undang itu sesuai untuk rakyat Malaysia, individu ataupun masyarakat yang berada di Malaysia. Kita tidak boleh mengikut acuan negara lain, tidak boleh mengikut acuan di Amerika, di negara-negara barat. Sebab mereka mengikut cara hidup mereka. Tapi kita, kerajaan Malaysia, di sini dia mengambil kira pendekatan-pendekatan acuan rakyat Malaysia. Jadi dalam politik, dari segi impak politik, kita lihat teknologi yang pertama, teknologi komunikasi digunakan untuk dapatkan hasil negara melalui cukai pendapatan individu. Secara tak langsung, kerajaan membuat satu dasar berkaitan dengan industri penerbitan. Setiap tahun sekitar 20 bilion industri penerbitan dia punya. Ini tak termasuk iklan. Iklan lagi banyak dia punya dipanggil impact ekonomi dia. Tapi dari sekitar industri penerbitan yang umum, buku, majalah, dia melebihi 20 bilion setahun. Jadi ini merupakan punca pendapatan kerajaan. Jadi apa impak kepada kerajaan? Kerajaan mendapat cukai syarikat, cukai korporat daripada syarikat-syarikat tersebut. Yang kedua, kerajaan juga mudah untuk menyalurkan maklumat kepada rakyat mengenai hal-hal berkaitan dengan negara ataupun beritahuan sesuatu informasi yang penting. Kita lihat sekarang lah,
dengan ada isu wabak COVID-19, kerajaan menggunakan media massa, menggunakan permintaan untuk menyebarkan maklumat-maklumat semasa segera. Siap pagi, siap petang, pihak kementerian, pihak Majlis Keselamatan Negara mengadakan press conference, keluar di teknologi sosial, melalui WhatsApp, melalui Twitter, melalui Facebook, dan juga dalam TV, radio sebagainya. Jadi ini merupakan satu medium bagi yang kerajaan perlu kontrol, kerajaan perlu involve dalam memastikan bahawa mesej-mesej kerajaan dapat disebarkan dengan betul, tepat dan cepat. Okey. Yang ketiga, kerajaan telah seperti kita faham sejak zaman pemerintahan Dr. Mahathir dahulu, kerajaan telah menubuhkan multimedia koridor. Koridor raya multimedia di Cyberjaya, yang mana tujuannya adalah untuk melancarkan kerajaan elektronik ataupun e-government. So, dengan ada e-government ini, secara tak langsung dunia perkhidmatan dan penggunaan teknologi perkhidmatan makin lama makin berkembang sehinggalah sekarang. Okey. Jadi secara tak langsung impact politik kepada industri perkhidmatan amat besar sebab kerajaan juga mengambil kira inovatif sektor swasta dalam mengembangkan penggunaan teknologi. Yang keempat, kemudahan segala urusan kerajaan dan banyak membantu dari aspek pentadbiran. Kita lihat industri penerbitan khususnya teknologi telah memberi satu suntikan inovasi kepada kerajaan khususnya berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran kerajaan. Lebih-lebih lagi dengan adanya e-government, kerajaan sekarang mula menggerakkan aktiviti-aktiviti kerajaan dengan menggunakan otomasi pejabat. Jadi ini akan mempercepatkan dan memudahkan penyebaran mesej. Okay. Impak yang kedua adalah impak ekonomi. Bagaimana industri penerbitan memberi impak kepada ekonomi. Seperti kita tahu tadi, industri penerbitan di Malaysia dia menyumbang sekitar 20 bilion lebih setahun. Dalam industri ini tidak termasuk lagi periklanan. Periklanan mungkin 100,000 bilion. 100 bilion hingga 200 bilion. Dia punya pusingan ekonomi. Iklan lagi besar. Okay. Jadi secara langsung kita boleh lihat di sudut ekonomi apa impak ekonomi kepada industri penerbitan. Pertama sekali wujudnya satu industri baru yang dipanggil e-business ataupun perdagangan elektronik. Seperti mana yang kita buat dalam kita punya majalah, kita ada bahan cetak dan kita ada bahan elektronik yang kita sebarkan dan kita mengurus perniagaan juga melalui elektronik. Orang boleh order, kita boleh hantar, kita hantar digital. Begitu juga impak ekonomi yang lain kita lihat penggunaan internet. Penggunaan internet, syarikat-syarikat mula menawarkan e-book melalui internet, e-magazine dan penggunaan perkhidmatan iklan melalui internet. Jadi ini secara langsung dia akan menjana ekonomi. Bukan saja ekonomi syarikat tapi juga ekonomi Malaysia secara umumnya. Yang ketiga, impak ekonomi ialah membolehkan syarikat-syarikat dan agensi kerajaan membuka cawangan masing-masing di lokasi strategik dan berkepentingan. Jadi, secara tak langsung kita lihat ekonomi ini, impak ekonomi ini, kerajaan ataupun agensi kerajaan ataupun syarikat-syarikat swasta boleh mewujudkan cawangan mereka di mana saja sebab mereka ada dipanggil rangkaian ekonomi. Rangkaian ekonomi melalui internet. Jadi, ini menggalakkan lagi perkembangan ekonomi domestik dan juga ekonomi dipanggil wilayah. Dia tidak hanya tumpu pada Kuala Lumpur contohnya, wilayah Kuala Lumpur, wilayah tengah, tapi dengan adanya dipanggil penyebaran maklumat, maka ekonomi-ekonomi di wilayah-wilayah barat, tengah, Sabah, Sarawak juga boleh berkembang secara tidak langsung. Dan impak ekonomi juga kepada industri penerbitan kita lihat ialah dia kemasukan dana modal teroka asing. Dana modal itu modal-modal daripada luar mula masuk ke Malaysia untuk melabur dalam sektor industri penerbitan, dalam industri televisyen contohnya, dalam periklanan,
dalam penggunaan teknologi. Dilihat bagaimana Digi masuk ke Malaysia, dan akhirnya Digi ini adalah teknologi daripada Sweden. Akhirnya ia menjadi antara service provider yang terbesar di Malaysia. Kalau kita lihat Digi ini, dia tidak ada, dia pada peringkat awal dia tidak ada terminal telekomunikasi pun. Dia hanya menumpang TNB, tiang TNB, tiang Celcom. Dia menumpang mana dia bayar lah. Tapi akhirnya dia boleh menjana 1 bilion ringgit Malaysia setiap tahun, lebih 1 bilion, dengan kaedah bisnes prepaid dan postpaid saja. Jadi tapi model bisnes itu ialah datang daripada model daripada Sweden. Okey. Begitu juga dengan modal tukar asing yang lain dalam sektor penerbitan. Dari sudut sosial pula, kita lihat impact yang terhadap industri penerbitan. Kita boleh lihat apabila di dunia penerbitan berkembang, capaian menjadi luas, secara tak langsung kita dapat membentuk satu landscape, satu worldview masyarakat yang peka kepada isu-isu semasa. Rakyat boleh mencapai maklumat dengan cepat, rakyat boleh membaca di mana saja, rakyat boleh mengakses maklumat dalam dan luar negara, rakyat diberi kemudahan untuk menyuarakan pendapat mereka, hak mereka melalui platform-platform yang sedia ada, sama ada platform tradisional ataupun platform media baru. Dan juga ini saya langsung memberi satu ruang kepada rakyat untuk mewujudkan kebebasan suara mereka dalam semua platform penerbitan, sama ada platform digital ataupun platform tradisional. Ini menunjuk dari segi sosial juga, impak ni kita lihat dengan adanya penerbitan yang kata luas dan mudah dicapai ini, ia juga memberi satu lagi kelebihan kepada masyarakat ataupun kemudahan kepada masyarakat, itu berlakunya information overload. Pendedahan kepada masyarakat, information overload, yang mana sama ada information itu datang daripada barat, daripada luar ataupun daripada Malaysia sendiri. Kerana informasi itu bersifat global, belum bersifat global dengan ada ICT, maka masyarakat sekarang lebih matang untuk memilih maklumat mana yang lebih sesuai dengan keadaan diri sendiri, masyarakat dan juga keperluan negara. Namun begitu juga kita tidak dapat menafikan bahawa impak sosial juga ada juga impak yang negatif. Sebab dunia penerbitan sekarang sudah terbuka luas. Kita boleh mencapai maklumat bukan sahaja maklumat di Malaysia tapi juga maklumat daripada luar negara. Jadi maklumat luar negara diterbitkan tidak mengikuti lunas-lunas tata cara hidup Malaysia. Jadi adalah unsur-unsur pornografi, unsur hackers, unsur penipuan, keganasan, dan akhirnya masuk di Malaysia dan akhirnya berlakulah dipanggil gejala sosial ataupun anti-sosial dalam masyarakat Malaysia. Ini satu impak yang kurang baik kepada rakyat Malaysia. Namun begitu, secara implisitnya, kita sebagai rakyat Malaysia, kita perlu ada satu jati diri untuk menapis bahan-bahan tersebut. Bahan penerbitan macam mana yang kita nak baca? Yang berbentuk politik macam mana? Yang berbentuk hiburan macam mana? Sebab itu kita perlu tanamkan diri kita jati diri yang mengikut acuan Malaysia, agar kita dapat mencapai bahan-bahan yang sesuai dengan budaya Malaysia. Seterusnya yang terakhir kita lihat dari sudut teknologi, impak inovasi teknologi dan dunia penerbitan. Ini cukup besar dan cukup luas perbincangannya, dan topik ini merupakan topik yang saya angkat menjadi satu persoalan dalam exam, take home exam, itu kajian kes, itu berkaitan dengan inovasi teknologi dan impaknya kepada industri penerbitan. Kalau kita lihat keseluruhan secara umumnya, apa yang kita dah buat dalam projek kita, sebenarnya itu merangkumi semua aspek dunia penerbitan dan juga penggunaan teknologi.
Kalau dulu kita lihat dunia teknologi penerbitan dia hanya terhad kepada typewriter dan cetak. Kemudian edar. Itu yang lama. Kemudian berlaku peningkatan dari sudut inovasi typewriter. Dia keluarlah komputer. Komputer nanti word processor dia keluarlah dari satu inovasi dia panggil desktop publishing. Yang macam-macam package. Ada Microsoft Publisher, ada Canva seperti yang kita gunakan dalam majalah belanga, ada InDesign, Photoshop dan sebagainya. Jadi kemudahan-kemudahan atau inovasi desktop publishing ini memberi satu kemudahan yang dipanggil jaringan network apabila ada inovasi media baru. Dan kita boleh linkkan dengan dunia baru, dengan email, dengan Twitter, dengan Facebook dan macam-macam dunia baru. Jadi secara tak langsung industri penerbitan berkembang seiringan dengan perkembangan teknologi. Dan teknologi ini memberi impak yang cukup besar dalam industri penerbitan. Kalau dulu kita buat penerbitan tradisional, sekarang kita sudah masuk ke satu penerbitan yang dipanggil konsep penerbitan digital. Kita boleh cetak dan kita boleh buat penerbitan digital. Sebab kalau kita lihat di sini, yang pertama sekali inovasi teknologi penerbitan, ianya bersifat personal, kita buat sendiri untuk diri sendiri dan kita edarkan. Pun boleh, ataupun teknologi itu bersifat sosial, itu untuk kegunaan orang ramai. Di dalam Facebook contohnya. Kita menulis, itu adalah proses penerbitan. Menulis, edit dan kita sebar. Sebar itu ialah kita publish. Bila publish, dia mendapat akses kepada orang ramai, orang baca. Itu juga merupakan proses penerbitan. Jadi apa yang orang baca ialah daripada idea kita. Okay. Daripada idea dia, orang mau baca seronok sebab orang ikut. Nah, jadi kita menulis. Orang tak menulis lagi dalam diary. Orang tak menulis lagi dalam nota-nota kecil. Sekarang orang tulis dalam blog. Blog ialah medium baru dan kita sebarkan. Jadi ini merupakan satu proses penerbitan baru yang perlu kita faham. Okay. Begitu juga inovasi teknologi penerbitan mewujudkan satu e-business yang baru. Kalau dulu kita lihat bisnes hanya berkaitan dengan cetak dan kedai buku. Sekarang dia bukan sekadar cetak, tapi kita mula masuk jualan menggunakan Amazon, Lazada, dan buku-buku dijual di portal-portal. Ini menunjukkan bahawa bisnes penerbitan juga sudah berkembang menggunakan teknologi-teknologi yang terkini. Yang kedua, operasi penerbitan syarikat yang kita lihat dari segi dalaman. Proses kita menulis, proses kita mencari bahan, proses kita mengedit, proses kita buat DTP. Kesemuanya ini amat bergantung dan berkait rapat dengan inovasi teknologi. Secara tak langsung kita lihat teknologi itu telah enhance ataupun mempertingkatkan, memantapkan lagi proses penerbitan. Dan ini yang menjadi cepat, menjadi lebih produktiviti kita menjadi lebih tinggi dengan adanya teknologi dalam mengoperasikan aktiviti penerbitan. Yang ketiga dari segi sudut perniagaan dan juga pemasaran. Seperti saya sebut yang awal tadi, kita sekarang mula membina perniagaan online, e-business, e-dagang, dan secara tak langsung teknologi, perkembangan teknologi juga memberi impak kepada industri penerbitan, iaitu industri penerbitan juga mula membangunkan perniagaan mereka menggunakan platform online. Okay. Jual beli melalui online. Order melalui online. Pesanan kita buat kita panggil apa ni, buat iklan, buat promosi. Hantar buku digital dan sebagainya, semua adalah impak daripada inovasi teknologi. Namun begitu, kita juga kena lihat inovasi teknologi ini juga amat bergantung. Penggunaan teknologi ini juga amat bergantung kepada perundangan. Bagaimana kita nak gunakan? Apa etika kita menggunakan teknologi? Isu-isu hasutan, isu-isu copyright yang kita bincang dalam bab 10 tadi juga termaktub dalam inovasi teknologi. Inovasi teknologi dia bersifat umum. Teknologi ialah satu benda yang dipanggil tidak bernyawa, tapi dia berkembang. Sebab manusia yang mencipta teknologi. Tapi manusia mencipta teknologi itu tidak mengikut gelagat hidup ataupun perundangan hidup setiap negara. Dia bersifat umum. Teknologi itu bersifat umum. Jadi
yang mengurus teknologi ialah manusia. Kalau manusia itu berada di Malaysia, budaya Malaysia, kita perlu menggunakan teknologi mengikut etika kita, etika Malaysia. Kita perlu menggunakan teknologi berdasarkan undang-undang di Malaysia. Itu yang penting perundangan dalam inovasi teknologi. Mana mesti ada satu kawalan berkaitan dengan penggunaan teknologi di mana di bawah Akta Mesin Cetak dan Penerbitan. Contoh lain ialah Akta Komunikasi dan Multimedia. Kesemua ini di akta-akta ini diwujudkan untuk memastikan bahawa gelagat penggunaan teknologi itu sesuai dengan budaya, peraturan dan amalan kehidupan di Malaysia. Jadi secara tak langsung subtopik teknologi, impact inovasi teknologi kepada kita amat penting untuk kita lihat. Bila kita buat nanti kajian kes, pertama sekali aspek-aspek ini perlu dibincangkan, kemudian carilah kajian-kajian kes, dan itu contoh-contoh untuk menunjukkan bukti. Contohnya Dewan Bahasa dulu adalah satu syarikat penerbitan kerajaan yang kita panggil tradisional. Editorialnya, kemudian ada terbit, jual buku. Tapi sekarang Dewan Bahasa juga sudah melangkaui, sudah memulai, sudah kata adapt sudah menyelesaikan diri dengan penggunaan teknologi. Sekarang sudah ada buku digital, sudah ada majalah digital, sudah ada YouTube, sudah ada Facebook. Begitu juga dengan syarikat-syarikat swasta yang lain. Khususnya kita lihat disebut kita lihat dari sudut syarikat operasi syarikat media prima, bagaimana mereka menggunakan teknologi, bagaimana mereka menggunakan teknologi untuk menerbitkan bahan mereka. Begitu juga syarikat penerbitan yang kata yang outstanding sekarang itu kumpulan media prima, minta maaf, yang kata yang dipanggil advance sekarang dan juga termaju ialah dipanggil current craft, media current craft. Mereka ada bahan cetak, mereka ada online, dan dia ada TV, dia ada radio, macam-macam. Jadi lihat bagaimana inovasi teknologi itu sekarang sudah mengangkat dan memberi peluang kepada media penerbitan tradisional atau syarikat penerbitan saja menjadi satu syarikat penerbitan yang berwajah baru yang berasaskan teknologi. Contohnya seperti kumpulan media current craft. Ini satu boleh gunakan kes-kes tersebut, contoh-contoh media current craft, Telaga Biru, Dewan Bahasa ataupun syarikat-syarikat pemerintah lain sebagai kes kita untuk kita bagi contoh-contoh dalam membincang inovasi teknologi. Saya harap penjelasan saya ini dapat memberi gambaran sikit sebanyak tentang topik 11, topik akhir ini, dan juga berkaitan dengan kita punya kajian kes nanti. Untuk kuis dan kajian kes saya akan buat maklumkan di WhatsApp nanti, dan juga saya akan upload di portal UiM pada tarikh-tarikh yang saya beritahu tadi. Untuk itu saya harap pertemuan keempat ini dapat memberi sedikit gambaran berkaitan dengan proses penerbitan, impact penerbitan, dan juga bagaimana penerbitan itu boleh mewujudkan satu industri baru di Malaysia, dan kepada kita sendiri itu dipanggil industri self-publishing, dan juga bagaimana kita boleh manipulasi inovasi teknologi untuk menerbitkan bahan-bahan yang berwajah Malaysia, mengikut acuan Malaysia, budaya Malaysia, mengikut lunas-lunas Malaysia. Sekian, terima kasih untuk pertemuan kita keempat. Semoga khusus 2093 perusahaan pemerintah ini memberi satu idea, memberi ilham, memberi satu gambaran bagaimana penerbitan itu bermula, beroperasi dan terus maju dengan adanya inovasi teknologi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.